KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda pada episod kali ini. Dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran Fizik tingkatan 4. Tapi apakah topiknya pada hari ini? Dan siapakah cikgu kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Itu dia, saya ada bersama Cikgu Azila. Apa khabar, Cikgu? Hai, Chris. Khabar baik. Khabar baik, Cikgu sihat? Alhamdulillah. Okey, baiklah Cikgu. Seperti biasa, sebelum kita teruskan untuk kelas sukses pada hari ini, kita juga ada murid-murid di Google Meet. Jadi boleh tak Cikgu kenalkan murid-murid kita pada hari ini? Okay. Boleh ya Cikgu? Ya, Hai boleh. semua. Hai. Silakan Cikgu. Okey, bersama kita ada 4 orang pelajar Madrasah Sungai Besar. Okey, yang pertama kita ada Mariam. Hai Mariam. Hai Mariam. Okey, yang kedua kita ada Hasha. Nur Hasha Dina. Hai Hasha. Yang ketiga kita ada Amza. Hai Hamzah. Dan yang terakhir bersama kita adalah Ikmal Haziq. Hai Iqmal. Baiklah, sebelum kita teruskan, saya juga nak tanya murid-murid di Google Meet dan juga di rumah, anda semua sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia, boleh kasih thumbs up sebenarnya ni. Okey, semua dah sedia Cikgu. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak tanya Cikgu, hari ini kita nak belajar apa Cikgu? Ya, Chris. Mesti Chris sendiri tak sabar nak memang pelajari tak apa dengan pelajar-pelajar murid-murid kita yang di Google Meet dan juga di rumah kan. Okey, jadi hari ini kita nak pelajari bab daya dan gerakan. Ini merupakan bab yang kedua di dalam tingkatan 4. Okey. Walau bagaimanapun bab ini agak besar kerana ia mengandungi beberapa subtopik. Jadi kita akan pilih 2 sahajalah, iaitu gerakan linear dan graf gerakan linear. Okey, baiklah Cikgu. Dan hari ini kita akan fokus pada daya dan gerakan 1, betul tak Cikgu? Ya, babnya adalah daya dan gerakan 1 dan kita akan fokus pada gerakan linear dan graf gerakan linear. Okey. Jadi Cikgu boleh teruskan ke Chris? Boleh Cikgu. Okey. Jadi untuk yang pertama, murid-murid semua, jadi kita akan lihat tentang jarak dan sesaran. Okey. Jadi penting untuk pelajar-pelajar mengetahui apakah perbandingan di antara jarak dan sesaran ini. Okey, yang pertama kita ada definisi untuk jarak dan sesaran. Boleh tak kalau cikgu nak minta pelajar kita baca? Boleh Cikgu. Google Meet kita. Bagaimana dengan Mariam? Mariam boleh bantu cikgu, apakah definisi untuk jarak dan sesaran? Okey. Untuk jarak, maksud jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan sesuatu objek dan nilainya bergantung pada laluan yang diambil oleh pergerakan objek tersebutlah, dan jarak merupakan antara kuantiti skala. Bagi sesaran adalah jarak terpendek antara kedudukan awal dengan akhir pergerakan sesuatu objek pada satu arah tertentu dan nilainya sama dengan panjang garis lurus antara kedudukan awal dengan akhir. Dan sesaran ni memerlukan kuantiti vektor. Okey, terima kasih Mariam. Okey, jadi kat sini memang jelaslah. Chris boleh nampakkan perbezaan antara jarak dan sesaran. Definisinya sendiri dah berbeza. Okey. Kita teruskan. Kita boleh juga menentukan jarak, sesaran, laju, halaju dan pecutan dengan menggunakan formula-formula ini, persamaan ini. Jadi kita ada laju. Apakah laju? Laju adalah kadar perubahan jarak. Okey. Dan seterusnya kita ada halaju. Halaju bermaksud kadar perubahan sesaran, manakala pecutan adalah kadar perubahan halaju. Jadi ini adalah definisi untuk laju, halaju dan pecutan. Dan bagaimanakah cara untuk mendapatkan laju, halaju dan pecutan ini?
kita ada formula lah untuk mendapatkannya. Okey, jadi boleh tak cikgu nak minta pelajar di Google Meet kita untuk nyatakan apakah formula-formula untuk mendapatkan ketiga-tiga kuantiti fizik ini? Baiklah murid-murid, siapa nak tolong cikgu? Boleh angkat tangan. Oh, okey. Hasya. Ya, Hasya boleh cuba? Baiklah. Bagi formula laju, jarak yang dilalui dibahagikan dengan masa yang diambil. Untuk formulanya ialah V sama dengan D dibahagikan dengan T. Okey. Bagaimana pula dengan hal laju? Mungkin Amza nak jawab ke? Boleh cikgu. Jadi formula bagi hal laju ialah sesaran yang dilalui bahagi masa yang diambil. Jadi untuk simbolnya V sama dengan S bahagi T. Okey, bagus Amza. Terima kasih. Bagaimana pula dengan pecutan Ikmal? Okey, kalau pecutan dia adalah kadar perubahan hal laju. Okey. Seperti yang kita tahu, kadar ni dia berkaitan dengan masa. So, formula dia hal laju akhir ditolak dengan hal laju awal dibahagikan dengan masa perubahan hal laju. Okey. Formula dia A V tolak U dibahagi dengan T. Okey, terima kasih. Okey, jadi inilah persamaan-persamaan untuk gerakan linear yang boleh membantu kita untuk menentukan jarak, sesaran, laju, hal laju dan pecutan. Okey. Okey, yang seterusnya. Bagaimanakah Chris kalau kita nak menentukan atau menganalisis agaknya kalau di dalam makmal untuk kita mengkaji gerakan linear ni? Saya rasa kita perlu menggunakan jangka masa detik, betul tak cikgu? Ya, betul Chris, bagus. Terima kasih cikgu. Ya, di dalam makmal kita ada jangka masa detik bersama pita detik lah untuk membantu kita untuk mengkaji gerakan linear. Okey. Jadi itu adalah gambar untuk jangka masa detik. Jadi ia akan disambungkan kepada bekalan kuasa arus ulang-alik. Kemudian kita ada carbon paper di mana pita detik tu kita letak di bawah kertas karbon itu. Okey. Dan kemudian kita sambungkan kepada troli lah. Biasanya kita guna troli lah dekat makmal. Dipasang kemudian troli itu akan turunlah landasan. Jadi troli itu akan menariklah pita detik kita. Okey. Jadi dia akan bergetar dan dia akan menghasilkan kalau Chris nampak kat situ dia ada apa tu kat pita detik tu. Macam titik-titik ya. Ada detik ni cikgu? Ada titik-titik tu kan. Titik-titik, betul. Ya, titik-titik tu kan. Titik-titik itulah yang membantu kita untuk menganalisis gerakan linear. Okey. Jadi jangka masa detik ini dikendalikan oleh arus ulang-alik berfrekuensi 50 Hz dan ia mampu membuat 50 titik dalam masa 1 saat pada pita detik. Dan sela masa antara dua titik, kalau kita nampak kat pita detik tu, dia ada dua titik-titik kan? Yeah. Jadi sela masa antara dua titik yang berturutan itu kita kenali sebagai 1 detik. Dan maka 1 detik 1 bahagi 50 saat. Jadi sama dengan berapa, Chris? 1 bahagi 50 saat? 0.02 saat. Ya, bagus. Jadi maksudnya sela antara dua titik tu adalah 0.02 saat. Okey. Jadi kalau kita nak 5 detik, kita darab sajalah. 5 darab 0.02 saat, kita dapatlah masa yang diambil untuk 5 detik tu adalah 0.1 saat. Okey, dan seterusnya lah. Ini adalah sebahagian daripada pita detik yang disambung pada jangka masa detik itu. Kalau Chris nampak kat sini ada berapa detik? Detik pertama. Ada 5 cikgu? Ya, ada 5 detik. Ya. Jadi kalau 5 detik bersamaan dengan berapa titik? Ada berapa? 1? Ada 6 cikgu. 2, 3, 4. titik. Ya, 6 titik. Jadi 6 titik ada 5 detik. Okey? Okey. Jadi sesaran dalam masa 5 detik tu diambil daripada titik yang pertama sehingga titik yang ke-6 lah. Okey, 5 detik. Jadi kita nampak kat sini dia bergerak ke kanan cikgu lah. Arah gerakan pita detik itu. Okey. Jadi masa nak diambil tu, masa yang diambil oleh pita detik itu, oleh troli itu adalah 5 detik darab
0.02 saat. Jadi bersamaan dengan 0.1 saat. Okey. Boleh Boleh cikgu. Macam mana pelajar di Google Meet boleh faham Ya, murid-murid di rumah okey? Dan juga Okey. murid-murid di rumah, ya insya-Allah. Okey. Daripada pita detik itu, kan kita boleh dapat sesaran kan tadi Chris. Sesaran tu daripada titik-titik itu kita pun boleh mendapatkan berapakah masa yang diambil. Jadi seterusnya kita bolehlah menghitung halajunya. Okey? Jadi kita ada ni contohnya sesaran yang diambil untuk pita detik ini katakanlah 18 cm. Jadi kalau 18 cm, sesaran 18 cm, jadi masa yang diambil ni berapa? Okay, mungkin kita boleh tanya pelajar kita di Google Meet. Siapa? Okey. Siapa nak cuba jawab soalan ni? Boleh angkat tangan. Oh, okey, lajunya. Iqmal. Iqmal. Okey, masa yang diambil, kita kena tengok dia punya detik dia. Okey. Macam yang kita tahu, detik ni dikira daripada satu titik ke satu titik. Okey, tu kira satu detik. Okey, so kita tengok gambar rajah ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 detik, betul? Okey, so 6 detik ni didarabkan dengan 0.02 saat, kita akan dapat 0.12 saat. Okey, kita tengok. 0.12 saat. Betul. Bagus. Iqmal Haziq. Okey. Jadi itu adalah masa yang diambil. Bagaimana dengan halajunya? Okey. Halaju pita detik ini. Halaju troli untuk pita detik ini. Okey. Ada sesiapa yang ingin mencuba? Ya, Amza. Ya, Amza? Okey, jadi kalau untuk kita boleh gunakan formula halaju, iaitu V sama dengan S bahagi T. S tu ialah sesaran bahagi dengan masa yang diambil. Jadi kalau kita tengok kat pita detik tu, sesaran dia 18 cm. Jadi kita bahagikan dengan masa yang diambil iaitu 0.12 saat. Jadi kita akan dapat 150 cm per saat. Kalau boleh tengok jalan kira dia. Wow. Tunjuk jalan kira lagi. Hebat. Okey, terima Betul kasih. ke cikgu? Oh, nampak bagus. Okey. Okey, 150 cm per saat halaju. Okey, kita teruskan. Okey. Selain pada halaju, kita pun boleh mendapatkan pecutan. Mari kita minta pelajar kita untuk teruskan untuk menghitung. Okey. Untuk mendapatkan pecutan, kita ada formula pecutan iaitu A equal to V tolak U per T. Okey, jadi mereka perlu mendapatkan nilai halaju awal dulu, kemudian halaju akhir dan masa untuk perubahan halaju. Jadi siapa nak cuba jawab? Nak cuba? Okey, Hasha. Hasha, okey. Silakan. Okey, baiklah. Untuk halaju, untuk halaju awal. Pecutan halaju awal. Halaju awal 1.2 cm dibahagikan dengan 0.02 saat. Jadi kita dapat 60 cm per saat. Okey, terima kasih Hasha. Bagaimana pula dengan halaju akhir? Mariam dah siap ke buat? Sudah cikgu. Boleh tunjukkan ke jalan kerja Mariam? ini. Okey. Sebagai contoh, untuk halaju akhir, V saya bahagikan 3.6 cm dengan dibahagikan 0.02 saat, saya akan dapat 180 cm S negatif 1 per saat. Terima kasih Mariam. Okay. Very good. Okey. Jadi cikgu teruskan untuk masa perubahan halaju. Kita pun dah belajar tadi kan? Okey. Kita akan dapat tapi untuk perubahan halaju ni disebabkan dia ada 6 detik. 7 tolak 1 maksudnya kita ada 7 detik tapi perubahan halaju itu hanya 6 sahaja. Sebab daripada 1 detik ke 1 detik hanya ada satu perubahan halaju saja. Jadi disebabkan itu dikena tolak 1 dan kita akan dapat 0.12 saat. Dan seterusnya yang terakhir kita masukkanlah nilai-nilai yang diperoleh oleh Mariam dan Hasha tadi dan kita akan dapat 1000 cm per 1000 cm S negatif 2. Okey. Okey, seterusnya ini adalah persamaan-persamaan untuk gerakan linear yang mewakili halaju, sesaran
kita ada hal laju, sesaran, jarak, laju dan juga pecutan. Ada 4 persamaan gerakan linear ini. Yang pertama kita ada V sama dengan U tambah AT. Yang kedua S sama dengan setengah U tambah V darab T. Yang ketiga S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Dan yang terakhir V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Okey, dan ini adalah yang terakhir. Bagaimana carta pita detik dapat membantu kita untuk menganalisis gerakan-gerakan linear itu. Okey, untuk yang pertama macam mana? Ikmal Haziq, apakah gerakan linear untuk carta pita yang pertama ini? Okey, yang pertama ni kalau kita boleh tengok dia punya sesaran dia sama, panjang pita dia sama, lepas tu dia punya jarak antara titik itu pun sama. So dia adalah halaju seragam. Okey, halaju seragam. Bagus. Okey, yang kedua pula, apakah jenis gerakan linear untuk yang kedua? Amza? Okay, cikgu. Jadi untuk carta pita detik yang kedua ni, kita boleh tengok dia punya perubahan panjang tu dia secara sekata dia menaik. Jadi kita boleh cakap yang carta pita detik tu gerakan dia pecutan seragam. Okey, bagus. Pecutan seragam, halajunya kita boleh nampak dia meningkatkan. Dan yang terakhir, Hasha, macam mana? Untuk yang terakhir, kita boleh tengok dia sama seperti yang kedua tapi cuma dia berbeza arah penurunannya. Jadi kita boleh cakap halaju berkurang dengan pecutan seragam. Okey, bagus. Okay, begitulah analisis untuk carta pita detik ini. Okey. Halaju seragam, pecutan seragam dan juga halaju berkurang secara seragam. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Azila untuk segmen pertama. Tapi Cikgu, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak Cikgu? Ya, mesti boleh. Mesti boleh. Baiklah, murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke Sukses SPM 2022. KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Azila untuk mata pelajaran fizik tingkatan 4. Dan saya juga ditemani oleh murid-murid di Google Meet dari MRSM Sungai Besar Selangor. Hai semua. Baiklah Cikgu, dalam segmen ini apakah yang akan kita pelajari Cikgu? Alright, Chris. So far boleh ikut? Boleh Cikgu, boleh ikut. InsyaAllah. Okey, jadi kita akan teruskan dengan graf gerakan linear pula. Okey. Jadi kita ada 3 jenis graf untuk gerakan linear. Okey, yang pertama kita ada graf sesaran masa. Yang kedua kita ada graf halaju masa dan yang ketiga kita ada graf pecutan masa. Okey. Jadi kalau kita nampak kat sini dia ada graf tu, dia ada dia punya garisan tu ajak naik kejap seragam kan. Dan kita nak tahu apakah analisis terjemahan penafsiran terhadap graf-graf ini. Okey. Jadi kita tengok yang pertama dulu iaitu graf sesaran masa. Kita nak tanya pelajar Google Meet kita lah kan, Chris? Boleh Cikgu. Okey. Ada sesiapa yang boleh jawab ke yang A tu? Graf sesaran masa untuk A, apakah jenis gerakan untuk objek itu? Iqmal, angkat tangan Cikgu. Oh, okey. Iqmal. Okey, macam graf yang kita tengok, graf yang pertama ni, kita tengok dia punya sesaran dia tu mendatar je, nampak? So, bila dia mendatar, maksudnya dia tak bergerak. Pergi mana-mana dia tak bergerak. So, maksudnya objek dia pegun. Ya, objeknya sebab dia sama saja pada masa tu dah bertambah tapi dia sesaran masih dia sama je. Sesaran dia sama. Maksudnya dia duduk di tempat yang sama tak bergerak. Macam kita sekarang tak bergerak. Okey, bagus Iqmal. Yang seterusnya Amza, boleh ke nak cuba? Boleh cikgu. Jadi untuk graf sesaran masa yang kedua, kita tengok dia punya sesaran dengan masa dia naik secara seragam. Jadi pergerakan dia, objek bergerak dengan halaju seragam. Okey, objek bergerak dengan halaju seragam. Betul, bagus Amza. Apabila sesaran itu meningkat, jadi kita akan dapati bahawa halajunya adalah seragam. Halaju ini kita peroleh daripada kecerunan graf. Jadi bila sesaran meningkat, maksudnya halajunya adalah seragam sebab kecerunannya seragam. Okey, bagaimana pula dengan graf C, Hasha?
Untuk graf C, kita boleh tengok ianya meningkat secara tidak seragam. Jadi, saya boleh katakan untuk graf C ini, objeknya bergerak dengan hal laju bertambah. Ya, terima kasih Hasha. Graf ini menunjukkan bahawa objek itu bergerak dengan laju yang bertambah disebabkan oleh kecerunan graf ini bertambah. Okey, yang seterusnya graf kita yang kedua, graf hal laju masa. Okey, untuk A, macam mana Mariam Aziz, boleh ke? Boleh cikgu. Untuk A, kita tengok graf dia secara mendata. Dia punya garisan itu mendata. Jadi apa yang kita bersimpulkan, objek bergerak dengan hal laju yang seragam, sama. Ya. Seragam je. Ya, hal lajunya seragam saja kan. Macam dekat highway kan, Chris. Chris bawa kereta, speednya mungkin sama saja. Berapa Chris bawa kereta? Biasanya 80 cikgu. Alhamdulillah, ya 80 km. Kelajuan yang selamat. Ya, kelajuan yang selamat. Jadi objek itu bergerak dengan hal laju yang seragam. Okey. Kemudian kita ada B. Bagaimana dengan Ikmal? Okey. Graf B ni kita boleh tengok hal laju dia meningkat dengan seragam. Okey, so kita boleh konklusikan yang objek bergerak dengan pecutan yang seragam. Okey. Ikmal, cikgu nak tanya, macam mana kita tahu bahawa pecutannya itu adalah seragam? Pecutan diwakili oleh apa? Kecerunan, cikgu. Ya, betul. Okey, pecutan diwakili oleh kecerunan graf, maksudnya untuk graf ini pecutannya adalah seragam kerana kecerunannya adalah seragam. Okey, bagaimana pula dengan C? Hasha? Untuk C, kita dapat lihat hal lajunya berkurang. Jadi saya boleh katakan di sini objek berkurang dengan hal laju. Objek bergerak dengan hal laju berkurang, tapi secara seragam. Yang tadi dah menaik secara seragam, yang ini berkurang secara seragam. Ya, objek bergerak dengan laju berkurang secara seragam. Okey, terima kasih Hasha. Okey, bagus. Okey, kita teruskan dengan graf kita yang ketiga, iaitu graf pecutan masa. Okey, kalau A ni, kan kita nampak dia punya graf, dia punya garisan itu berada pada mana tu, Chris? Yang pada warna sifar merah. juga? Dekat sifar kan? Jadi maksudnya ada pecutan. Tak ada. Tak ada kan? Jadi pecutannya adalah sifar. Ya, objek bergerak dengan pecutan sifar. Tapi pecutan sifar, tapi sebenarnya adakah dia bergerak? Hal laju dia maksud dia masih bergerak, tetapi dia tidak memecut. Maksudnya hal lajunya seragam saja, dia tidak memecut. Okey, bagaimana dengan B? Kita tanya pelajar kita di Google Meet lah. Hamzah? Ya, cikgu. Untuk B macam mana? Untuk graf pecutan masa yang B ni, kalau kita tengok dari graf tu, pecutan dia kat tahap yang sama je. Maksudnya, bila masa bertambah tapi pecutan dia tak meningkat. Jadi kita boleh cakap objek ni bergerak dengan pecutan yang seragam. Okey, betul. Bagus. Hamzah, pecutannya adalah seragam kerana dia garis yang mendata saja kan. Walaupun masa bertambah, dia tetap sama saja pecutannya. Okey. Dan yang terakhir, kita ada graf C. Kalau kita nampak garisan berwarna merah ini meningkat. Jadi apakah terjemahan atau tafsiran untuk graf jenis ini? Mariam? Tafsiran untuk graf ni adalah kita melihat objek bergerak dengan pecutan yang bertambah. Okey. Betul. Objek bergerak dengan pecutan yang semakin bertambah. Jadi maksudnya kalau Chris bawa kereta, semakin laju. Ya, semakin laju. Alright, bagus. Cikgu, saya nak tanya, perlukah murid-murid di rumah menghafal graf ni, cikgu? Mereka tidak perlu menghafal, mereka hanya perlu memahami bagaimana apakah maksud-maksud untuk graf ini dengan mengetahui bahawa jika untuk graf sesaran masa macam tadi, kecerunan graf itu mewakili hal laju. Okey. Kalau untuk graf hal laju masa pula, kecerunan graf itu diwakili oleh pecutan. Manakala kita ada satu lagi untuk graf hal laju masa, iaitu luas di bawah graf. Ia akan mewakili sesaran.
Okey, baiklah. Jadi kita tak perlu menghafal. Kita perlu memahami sahaja daripada graf ini dan dengan mengetahui apakah maksud-maksud di bawah graf ini. Okey, baiklah. Jadi saya ingin tanya murid-murid di Google Meet dan juga di rumah. Semua faham tak graf gerakan linear sekarang? Kalau faham boleh tunjuk thumbs up macam ni. Okey, semua dah faham. Cikgu, apa kata kita berehat sebentar? Ya, boleh. Dan kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran fizik. Besar Selangor untuk mata pelajaran fizik tingkatan 4. Baiklah Cikgu Azila, dalam segmen ini, apakah yang akan kita belajar, Cikgu? Okey, tadi untuk segmen 1 dan segmen 2, kita dah pelajari tentang gerakan linear dan juga graf gerakan linear. Okay, Ya. Jadi Chris pun dah boleh faham dengan baik kan? Boleh faham, Cikgu. Murid-murid di rumah pun dah faham. Okey, jadi kita boleh nak mengujilah diri kita terhadap pemahaman kita terhadap segmen 1 dan segmen 2 sebentar tadi. Boleh, Okey. Cikgu. Jadi kita mulakan dengan kertas 1 terlebih dahulu. Untuk pengetahuan Chris dan juga murid-murid di Google Meet dan juga murid-murid di rumah, kertas 1 terdiri daripada 40 soalan. 40 soalan objektif. Ya, 40 soalan objektif. Okey. Okey, terdiri daripada soalan aneka pilihan dan juga aneka gabungan. Okey. Berapakah masa yang diambil untuk menjawab soalan objektif ni? Ia adalah selama 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit di mana para pelajar, murid-murid semua mesti menjawab ke semua 40 soalan itulah. Kira tak ada pilihan lah. Okey. Jadi mari kita teruskan dengan soalan kita yang pertama. Okey, soalannya adalah rajah menunjukkan jalan yang diambil oleh sebuah kereta peronda untuk memantau keselamatan satu kawasan kejiranan. Kereta peronda mula bergerak pada titik W. Okey. Chris boleh nampak ke Nampak, titik Cikgu. W itu kan? Okey. Jadi soalannya, berapakah sesaran kereta peronda pada jam 10.30 pagi? Dia gerak kan, W dia pergi ke kiri, kemudian kereta turun, kemudian kereta pergi ke kanan, sampailah ke X itu. Okey. Jadi kita nak tahulah berapakah sesaran. Kita ada pilihan A, B, C, D. Mungkin kita boleh tanya pelajar kita lah di Google Meet. Okey, siapa nak jawab soalan contoh 1? Dah siap ke? Oh, okey. Lajunya. Laju. Okey. Siapa nak cuba? Mungkin okey, Mariam lah. Tadi Mariam angkat tangan. Okey. Silakan. Okey. Bagi soalan 1 ni, kita akan mencari displacement lah menggunakan teori Pythagoras theorem. Okey. Okey. Yang ini apa yang saya dah buat untuk soalan ni. Dan kita akan buat segitiga. So kita akan cari antara W ke X. Jadi dekat dalam soalan ni, dia dah bagi yang jarak dekat sini adalah 3 km dan jarak dekat sini adalah 4 km. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari hypotenuse antara W ke X ni lah. Jadi kita buat square root 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 dan kita akan dapat jawapan dia adalah 5 km. Okey, 5 km, betul. Terima kasih Mariam atas jalan kerja yang memang jelas kan Chris, kita boleh nampak. Ya. Okey. Jadi betul lah, ini adalah kita perlu cari sesaran. Jadi sesaran itu kita ambil lah daripada W terus ke X. Okey, sebab kita tahu sesaran tadi kan kita dah belajar pada segmen pertama. Ya. Maksudnya adalah garis lurus paling pendek. Okey, paling pendek daripada W ke X. Lintasan mana-mana pun, kalau jarak kita mesti ambil jumlah keseluruhan panjang itu. Tetapi kalau sesaran kita hanya ambil lintasan terpendek sahaja. Berbezalah cikgu. Ya, berbeza. Okey, faham. Jadi sebab tu Mariam tadi ambil dari W terus ke X. Okey. Jadi jawapan Mariam adalah 5 km. Jadi ini menggunakan teorem Pythagoras lah. Okey, faham. Okey, jadi jawapannya adalah B. Jadi Mariam dapat 1 markah cikgu. Betul, 1 markah. Okey, Okey, hebat Dania. Mariam. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan contoh yang kedua. Baiklah. Okey, Raja menunjukkan graf bagi satu objek yang bergerak ke arah sasaran dan kembali semula ke kedudukan asalnya.
Jadi, okey, ini adalah graf tadi. Okey, grafnya adalah kita boleh nampaklah sesaran pada paksi Y, X tu adalah masa, kan? Jadi soalan tanya berapakah sesaran objek itu. Okey, mungkin kita bagi pelajar kita masa untuk menjawab. Baiklah, siapa nak cuba jawab soalan contoh 2? Boleh angkat tangan ya. Okey, Hasha, silakan. Okey, untuk soalan yang kedua ini, kita kena cari sesaran objek tersebut. Baiklah. Seperti yang kita tahu, sesaran ini ialah panjang kedudukan awal dengan kedudukan akhir, kan? Jadi apa yang saya dapat, seperti kita tengok kat dalam rajah tersebut, daripada masa 0 ke 4 saat, dia telah bertambah 20 meter. Jadi saya buat kat sini tambah 20. Dan 4 ke 8 saat dia telah sama je mendata. Jadi saya buat kosong. Dan juga 8 ke 12 saat dia telah menurun. Maksudnya dia patah balik. Jadi saya buat negatif 20. Jadi bila ditambahkan 20 tambahkan dengan negatif 20, saya dapat 0 meter. Jadi jawapannya ialah A, 0 meter. Macam mana Chris? Boleh faham apa yang Hasha faham, sampaikan? Kan? Jadi memang sangat jelas. Ya. Terima kasih Hasha, kan? Jadi betul macam Hasha bagi tahu tadi, objek tu mula dia bergerak ke kanan sebab dia ada value, kan, 20 meter tu. Kemudian pada saat ke-4 sehingga saat ke-8, graf itu mendata saja. Kalau mendata maksudnya dia tidak bergerak, kan? Dia tidak bergerak. Jadi dia berhentilah pada masa itu, dan kemudian pada saat yang ke-8 sehingga saat ke-12, graf itu menurun. Jadi sesaran ni kita tahu dia mestilah panjang antara kedudukan awal hingga akhir, kan? Dan satu lagi dia ambil daripada titik awal hingga titik akhir. Jadi titik awal dia kosong, titik akhir dia kosong. Kan? Jadi maksudnya sebab itu sesarannya adalah 0 meter. Jadi kalau kita tambah pun, dan satu lagi kita mesti, sebab dia adalah kuantiti vektor seperti yang kita nyatakan sebelum ini. Jadi kalau objek itu bergerak ke kanan, katakanlah kita consider dia sebagai positif. Jadi kalau objek itu ke kiri, macam ni menurun, kita mesti consider direction yang berbeza, maksudnya negatif. Okey, Itu akhirnya faham kosong. Okey, jawapannya. Okey, seterusnya. Rajah menunjukkan graf halaju masa objek yang dijatuhkan ke dalam air. Okey. Jadi antara yang berikut, yang manakah betul? Okey. Ini graf halaju masa. Jadi jenis gerakan pada OX, apakah jenis gerakannya, dan apakah jenis gerakan pada YZ? Siapa yang boleh menjawab? Ya, Ikmal. Okey. Soalan ini diminta jenis gerakan betul. Okey. So memandangkan dia dah bagi graf ni, kita tengok graf ni adalah graf halaju bahagi masa. Betul? So Betul. kita boleh tengok dia punya kecerunan dia mewakili dia punya pecutan. Okey, so kita tengok OX ni dia punya kecerunan dia tu straight je macam yang kita dah tengok sebelum ni, graf contoh tadi. So dia adalah pecutan seragam. Kita tengok Y ke Z pula, dia punya graf, dia punya kecerunan dia mendata je. So dia bermaksud pecutan dia kosong. Pecutan kosong juga bermaksud lajunya seragam. Ya, jadi jawapannya adalah A ke B ke C ke D? Jawapannya C, cikgu. Ya, jawapannya C, betul ke? Ya, betul. Betul. Okey, terima kasih Iqmal. Jadi seperti Iqmal pun bagi tahu kita, kecerunan graf itu untuk graf halaju masa, kan Chris? Ya. Kecerunan graf itu mewakili pecutan. Manakala kalau luas di bawah graf itu mewakili sesaran. Okey. Jadi kalau di YZ ni halajunya seragam sebab dia mendata saja. Di YZ graf tu mendata. Jadi kalau pecutan dia, ada pecutan tak kalau dia halaju tu sama saja? Dia tak ada? Tak ada. Tak ada, kan? Tak ada pecutan lah. So pecutannya kosong. Okey. Yang seterusnya, soalan contoh 4. Siapa belum jawab lagi?
Rajah menunjukkan graf sesaran masa sebuah kereta mainan kepunyaan Ali. Okey, jadi ini adalah grafnya. Sesaran pada paksi Y, pada paksi X adalah masa, saat, unitnya. Jadi soalannya, berapakah halaju kereta mainan Ali ini? Tadi Amza dah angkat tangan kan? Sebab Amza belum jawab lagi. Betul. Dia pun nak markah cikgu. Nak markah juga. Okey, silakan Amza. Jadi untuk soalan contoh 4 ni, untuk graf sesaran masa, cara kita nak cari halaju ni, kita gunakan kecerunannya. Jadi, kalau kita nak cari kecerunan dari graf, kita gunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2. Jadi, macam jalan kira yang saya buat, untuk Y2, kita gunakan 3.0 meter. Kita tolak dengan 0 meter sebab titik pertamanya kosong. Jadi, kita bahagi dengan X. X2 tolak X1. X2-nya ialah 2. X-nya adalah 2. Tolak dengan kosong. Jadi, 3 meter bahagi 2 saat. Jadi, kita dapat dia punya halaju 1.5 meter per saat. Ya. Okay, jadi, pilihan jawapan dia ialah A. 1.5 per saat. Okey, jadi mari kita tengok apakah jawapannya. Adakah sama dengan jawapan Hamzah? Sama. Hamzah, tahniah Hamzah dapat berapa markah, Chris? 1 markah cikgu. 1 markah, alhamdulillah. Okey. Baiklah. Jadi untuk graf sesaran masa, kecerunan graf itu diwakili oleh halaju lah. Jadi sebab itu tadi kita nampak Hamzah telah berkongsi pada kita cara untuk mendapatkan halaju itu dengan menggunakan formula kecerunan. Ya, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi jawapannya adalah 1.5 meter per saat A. Baiklah, itu dia soalan contoh kertas 1 fizik untuk topik daya dan gerakan 1. Tapi cikgu, kita akan berehat sebentar, boleh cikgu? Ya, mesti boleh. Dan kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke Sukses SPM 2022. TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Azila untuk mata pelajaran fizik topik daya dan gerakan 1. Baiklah cikgu, untuk segmen ini apakah yang akan kita belajar cikgu? Okey, ya. Kita akan teruskan untuk bab daya dan gerakan 1 ini, di mana subtopik kita adalah gerakan linear dan graf gerakan linear kan? Baiklah. Okey, jadi soalan ini adalah soalan kertas 2. Okey, sebelum cikgu mulakan, cikgu nak beri maklumat sedikit tentang kertas 2. Kita ada 8 soalan subjektif dan soalan esei, iaitu soalan respon terbuka dan respon terhad. Okey. Okey. Jadi jumlah markah adalah 100 markah dan kalau soalan objektif tu adalah 60 markah. Okey. Dan boleh kita teruskan Chris? Boleh cikgu. Okey. Jadi ini adalah soalan contoh Soalan contoh yang pertama, rajah 1 dan rajah 2 menunjukkan 2 pita detik yang berlainan panjang dihasilkan oleh gerakan 2 troli. Okey, kan kita guna troli di dalam makmal kan? Ya. Jadi ini adalah pita detiknya. Okey. Jadi jadi soalannya adalah A, apakah yang dimaksudkan dengan jarak? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, Chris, ada berapa markahnya? 1 markah, 1 markah. Jadi soalan tu direct sajalah. Ya. Nak tahu ingatan. Ini adalah konstruk mengingat. Ya. Definasi lah. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan jarak? Mungkin Hasha boleh bagi tahu kita definisinya? Definisi jarak. Jarak ialah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan sesuatu objek. Ya. Betul tak cikgu? Betul, alhamdulillah. Okey. Betul. Ya, betul. 1 markah 1 markah. untuk Hasha. Okey. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya soalan B. Berdasarkan rajah 1 dan rajah 2, bandingkan yang pertama, bandingkan bilangan detik yang pertama. Yang kedua, bandingkan panjang pita detik. Yang ketiga, bandingkan laju purata. Okey, jadi untuk soalan begini, soalan meminta kita untuk membuat perbandingan. Ya. Perbandingan di sini boleh membawa maksud persamaannya antara kedua-dua rajah dan boleh jadi juga perbezaan antara kedua-dua rajah.
Jadi sebelum jawab ni Chris, Ya. kita mesti murid-murid dinasihatkan untuk perhatikan terlebih dahulu kedua-dua rajah dengan teliti. Dan dah lepas buat perhatikan dengan teliti, jawab tu mesti ringkas dan padat. Okey, faham cikgu. Okey. Jadi kita nak tanyalah pelajar kita, murid-murid kita di rumah di Google Meet buat perbandingan. Okey, siapa nak bantu cikgu jawab soalan B? Okey, Okey, Amza. silakan. Okey, jadi untuk soalan B, B1. Dia nak suruh kita bandingkan bilangan detik pada rajah 1 dan rajah 2. Okey, jadi kita boleh lihat pada rajah 1 ada berapa detik. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi rajah 1 ada 5 detik. Rajah 2 pun kita boleh nampak ada 5 detik. Jadi jawapannya ialah bilangan detik pada rajah 1 adalah sama dengan rajah 2. Okey. Okey. Bagaimana dengan panjang pita detik, Amza? Bagi panjang pula, kita boleh nampak panjang pita detik rajah 1 ni dia lagi pendek dari rajah 2. Jadi kita boleh jawab panjang pita detik pada rajah 1 ialah lebih pendek daripada rajah 2. Okey. Dan yang terakhir? Okey, yang terakhir laju purata. Jadi kan laju dengan panjang ni dia saling berkait. Jadi kita boleh nampak yang rajah 1 dia punya masa lagi pendek. Jadi dia punya detik lagi jarak antara titik-titik tu dia lagi sekejap. Jadi laju purata pada rajah 1 adalah lebih rendah berbanding rajah 2. Okey, betul Amza. Terima kasih di atas perbandingan yang tepat sekali. Okey, soalan yang seterusnya. Menggunakan jawapan DB yang dijawab oleh Amza tadi, nyatakan hubungan antara yang pertama, bilangan detik dan panjang pita detik. Dan yang kedua, hubungan antara panjang pita detik dengan laju purata. Okey, siapa yang volunteer? Okey. Ikmal. Ikmal. Okey, kita hubungan dia antara bilangan detik dengan panjang pita detik. Okey, kita boleh konklusikan apabila bilangan detik bertambah, panjang pita detik juga bertambah. Okey. Yang kedua, hubungan panjang pita detik dengan laju purata. Okey. Hubungan dia apabila panjang pita detik bertambah, maka laju puratanya juga bertambah. Okey, terima kasih Ikmal. 2 markah untuk Ikmal. Okay. Jawapan yang jelas sekali, Ya. tepat ya. Okey, seterusnya. Rajah menunjukkan satu carta pita detik yang dihasilkan daripada gerakan sebuah troli. Ini yang macam tadi itulah kan, Chris, yang kita dah buat tafsiran graf itu. Ya. Jadi, apakah jenis gerakan daripada W hingga Y ini? Mariam, macam mana? Dari segi tengok, graf pita detik tu dia makin bertambah. Okey, tengok. So kalau daripada W ke X tu kan bertambah. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, hal laju dia bertambah. Bila hal laju bertambah, maka percutian dia seragam. Kalau daripada X ke Y, kalau kita tengok dia punya pita detik dia sama. Jadi hal laju dia seragam, percutian dia sifar. Sebab sama. Okey, betul. Tahniah Mariam. Maksudnya memang mereka boleh dapat memahamilah apa yang kita dah pelajari dalam segmen sebelum ini. Okey, soalan yang kedua. Seorang murid berlari dalam acara larian 200 meter. Rajah menunjukkan graf jarak masa untuk menggambarkan larian murid itu. Okey, jadi soalan tanya. Apakah kuantiti jarak adalah kuantiti apa? Skala ataupun kuantiti vektor? Jadi tikkan pada jawapan yang betul. Okey, jadi kita tahu yang kita dah pelajari sebelum itu bahawa jarak adalah kuantiti skala. Okey? Tik saja cikgu. Okey. Kita tik. Jadi tik tu mesti dalam kotak yang betul lah. Jangan tik di luar kotak kan. Boleh menyebabkan hilang markah. Okey, soalan yang kedua B1. Berdasarkan Rajah, hitung laju murid pada bahagian AB. AB, kita nak dapatkan laju menggunakan cara yang bagaimana ni, Mariam? Dia saya cikgu. Laju? Bila, okey, laju.
kalau kita tahu laju ni adalah kadar perubahan jarak. Jadi laju ni kita tengok, kita boleh kira dari segi kecurunan pada AB tersebut. Okey, untuk yang saya dah buat, yang ini, okey, kita akan ambil 200 tolak 100 meter dibahagikan dengan 24 tolak 14 saat. Jadi jawapan dia adalah 10 ms negatif 1 meter per second. Okey, terima kasih Mariam. Jadi bagus. Jadi kita akan mendapatkan laju daripada kecurunan graf lah pada AB ya, Chris. Okey. Okey, dan akhirnya bandingkan laju murid itu pada OA dan AB. Cikgu nak tanya Chris lah. Chris, rasa pendapat Chris yang mana lebih laju, OA ke AB? AB cikgu. AB Bagus. lebih laju berbanding daripada OA. Ya. Sebab apa tu? Sebab kita nampak Sebab dalam Kecurunan. kecurunan lebih cerun cikgu. yes, betul. Lebih tinggi. Ya, betul. Bagus. Chris. Jadi kecurunan AB lebih tinggi maksudnya lajunya lebih tinggi. Yes, dapat markah juga. Okey. Seterusnya. Berdasarkan aspek berikut, beri cadangan bagaimana masa larian untuk murid itu boleh dipendekkan. Murid itu kan berlari 200 meter tapi dia nak kurangkan masa supaya dia lebih lajulah lari. Okey. Jadi apakah cadangan-cadangan terhadap pakaian murid itu? Macam mana pendapat Amzah? Bagaimana dengan pakaian murid ini? Dan kenapa? Saya rasa untuk pakaian pelajar tu dia perlulah yang ringan dan dia tak terlalu besar. Dia perlulah fit dengan badan. Kena ketat lah cikgu. Kena ketat lah. Okey. Sebab apa tu Amzah? Sebabnya untuk mengurangkan kesan rintangan udara. Sebab kalau ada rintangan udara, kita akan lebih perlahan. Jadi kalau kita dapat kurangkan kesan ni, kita akan dapat lari lagi laju. Jadi masa larian pun dapat dipendekkan. Okey, terima kasih Amzah. Betul Sebab tu Chris kita nampak orang yang buat aktiviti yang bersukan, lomba lari ke naik basikal kan, dia pakaiannya ketat dan ringan. Betul. Okey, kemudian kasut ni macam mana ni nak buat? Cadangan Kemal macam mana? Okey cikgu, kalau kasut pelajar ni kan, dia mesti saya rasalah dia kena ada tapak kasut yang berpaku. Contoh macam kasut yang orang pelari pecut pakai tu cikgu. Okey, sebab dia barulah dia lagi senang nak mencengkam tanah tu, barulah dia tak tergelincir cikgu. Okey. Jadi kan kalau Chris tengok pun kan orang yang berlari kan dia kasut dia tak sama macam kasut murid biasa kan. Betul, Sebab tu ini adalah cadangan daripada Iqmal dan supaya dapat mencengkam tanah dengan baiklah bila kasut yang jenis spike shoes tu. Okey, bagaimana pula dengan alat yang digunakan pada garisan permulaannya? Hasha. Bagi saya, kita boleh gunakan blok kayu ataupun blok yang penahan tu. Macam kita tengok dekat sukan C, mungkin mereka gunakan blok permulaan. Jadi dengan blok permulaan tu kita boleh speedkan, kita boleh menambah pecutan larian dan tak adalah tergelincir ke belakang ke. So dia akan terus ke depan. Okey. Jadi ya betul kita gunakan blok permulaan yang memang biasa kita nampaklah Chris kan. Ya. Orang belum berlari ada blok tu dekat kaki dia tu kan. Ada cikgu. Kenapa? Supaya kita kan nak bergerak dengan laju, lari dengan laju ke depan. Jadi bila ada blok tu dia akan tahan daripada ke belakang. Menyebabkan ada momentum ke belakang tu akan mengganggu pecutan mereka. Okey. Jadi sebab tu ada blok tu lah. Faham cikgu. Jadi berapa markah yang murid-murid telah dapat cikgu hari ni? Jadi kat sini ada setiap pengubah sewaian itu 2 markah. Jadi kat sini ada 6 markah lah. 6 markah. Okey, baiklah. Tahniah semua. Dan cikgu, saya ingin nak tanya cikgu, boleh tak cikgu kongsikan rumusan untuk pembelajaran hari ini cikgu? Okey, ya boleh. Ya Chris, jadi hari ini kita dah pelajari tentang bab daya dan gerakan 1. Sebenarnya kalau ikutkan Chris, bab ini terlalu besar. Dia ada 8 subtopik tapi kita tak cukup masa untuk menghabiskan kesemuanya. Namun kita hanya dapat pelajari 2 subtopik yang pertama iaitu gerakan linear dan graf gerakan linear. Dan kemudian dengan jangka masa detik, pita detik, kita pun seterusnya dapat terjemah dan mentafsir
graf gerakan linear tersebut. Okey, baiklah cikgu. Dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Azila untuk sesi pembelajaran fizik hari ini, daya dan gerakan 1. Dan kita akan jumpa lagi hanya di Sukses SPM 2022. Bye semua. Bye, terima kasih.